Okey, persamaan berikut mewakili perebutan satu nukleus uranium. So uranium ni dia adalah nuklear radioaktif yang tidak stabil, so dia mereput menjadi thorium. Tambah dengan elektron kosong negatif 1 tu beta, dan helium 42. Helium tu adalah alpha. So alpha, sini beta. So dia suruh kita buat persamaan seimbang supaya kita boleh tahu bilangan alfa dan bilangan zarah beta yang dihasilkan. Okey. So kita buat persamaan seimbang nombor nukleon dia sebelah kiri 238, nombor proton 92. So sebelah kanan 230 tambah 4. Baru jadi 234. Tak seimbang lagi dah. So dia nak 238. So dekat Y ni kita kena gantikan dengan 2 atom helium. Okey. 2 darab 4, 8. 8 campur 230 baru jadi 238. Okey. Boleh. So bawah 92. Lepas tu bawah dia ni 90. Lepas tu sini 2 darab 2 jadi 4. Okey. Kalau kita tambah ni 90 campur 4 jadi 94 lah. Jadi tak seimbang sebab sebelah kiri 92, sebelah kanan 94. Jadi kita kena darabkan dengan berapa? Nak buang lagi 2 tak? Jadi 94 kena buang 2 baru dapat 92. So sini ni kita kena letak 2. 2 darab negatif 1 jadi negatif 2. Tengok 90 tambah 4 jadi 94, tolak 2 jadi 92. So zarah yang terhasil adalah 2 beta, 2 alfa. So jawapan dia adalah D. Itulah kalau soalan kiri. Memang kalau nuklear tak ada soalan lain dah saya rasa. Soalan kiri je. Okey, nombor 2, rajah 2 menunjukkan siri perebutan radioaktif nukleus R kepada nukleus V. Daripada R jadi S, S jadi U, U jadi V. Okey. Lepas tu hitungkan zarah alfa dan zarah beta. Okey. Kalau kita tengok ni R nak jadi ke S. R nak jadi ke S dari 216 berkurang jadi 212, maksudnya nombor nukleon dia berkurang 4, manakala nombor proton 84 tolak 2. So 2 maksudnya helium kat sini. Helium 42. So 1 zarah alfa daripada R ke S. Okey. R ke S jadi 1 zarah alfa. Lepas tu S ke U. S ke U ni dia tetap sama. 212 dia sama, maksudnya nombor nukleon dia tidak berubah. Dan nombor proton dia jadi lebih besar. Maksudnya daripada 82 jadi 84. So kalau kita letak negatif 1 sini, maksudnya 2 elektron negatif 1. So sini 1 alfa, sini 2 beta yang dihasil. Okey, nak jadi ke U. U nak jadi ke V pula. U nak jadi ke V pula. Okey, dia berkurang daripada 12 jadi 208. So 4 2, so 42, 84 tolak 2. So sini adalah helium 42. Okey, maksudnya helium 42 ni 1 alfa lagi. Boleh? So jumlah semua 1 alfa tambah 1 alfa jadi 2 alfa. 2 alfa, 2 beta. So jawapan dia sini adalah sini C. 2 alfa, 2 beta. So kita berpandukan kepada nombor nukleon ya. Nombor nukleon dengan nombor proton. Boleh faham tak? Faham tak? Okey tak? Senyap Mana? Okey tak ni? Okey tak tu? Ada ke tak ada kan? Dia makan nasi ke benda? Okey. Ada. Nombor 3. Persamaan berikut mewakili perebutan beta. Okey, daripada X dia mereput jadi Y.
dalam masa yang sama dia hasilkan beta. So antara pernyataan berikut yang mana betul mengenai unsur Y. So unsur Y kalau dia hasilkan beta, nombor nukleon dia tidak berubah sebab nukleon kosong sini. So tidak berubah antara B dan C. Okay. Lepas tu nombor proton dia sebab elektron ni negatif, so nombor proton dia kalau katakan sini 84, Y ni 85. Sebab 85 tolak 1 dia akan jadi 84 untuk seimbangkan dia. So dia bertambah 1. So jawapan dia C lah. Nombor proton dia bertambah 1. Ingat kalau unsur belah atas ni nombor nukleon, belah bawah ni adalah nombor proton. Betul kan? So kena ingat. Okey, jisim awal suatu radioaktif 10 gram. Separuh hayat dia 6 hari. Asal-asal dia 10. Separuh hayat dia 6 hari. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang jisim unsur radioaktif itu? Okey, kita jumpa dia 10 gram. Separuh hayat dia 6 hari. Maksudnya kalau sebelum 6 hari sebelum, masa tu dia 20 gram. Right? 20 gram. 6 hari selepas dia akan jadi 5 gram. Okey. So soalan yang pertama, 6 hari sebelum jisimnya 20. So jawapan dia A ni betul lah. Kalau kita tengok 12 hari sebelum jisimnya 80. Kalau sebelum lagi 20 lagi sebelum tu dia akan jadi 40 lah sini. So dia kata 80 salah lah. C 6 hari selepas 2.5. 6 hari selepas patutnya 5 gram. Okey, 12 hari selepas baru dia akan jadi 2.5 gram. Okey, so C salah, D pun salah. So jawapan dia E lah. Itu. So mudah je kalau ni, kalau soalan Cikgu. Ya. Ya, Ain nak. Apa Ain nak? Berapa sebelum tu 20 gram? Okey, kan separuh hayat dia mereput kan. Dia duduk mereput seumur. Okey, gini. Pada hari kejadian, kita jumpa dia adalah 10 gram. Ni hari kejadian, hari kita jumpa. Hari kita jumpa radioaktif. Okay. Kita jumpa radioaktif tu dia jisim dia 10 gram. Kita tahu radioaktif ni sentiasa mereput. Daripada dulu-dulu kejadian bumi lagi dia mereput sehinggalah ke hari ni. Masa kita jumpa tu jisim dia 10 gram. Okey, 10 gram. Dan sifat dia, radioaktif ni dia mereput separuh. Jadi separuh. Okey, daripada asas separuh, lepas tu separuh. Dia tak mereput habis, dia mereput separuh. Kalau dia kata separuh hayat dia 6 hari, maksudnya sekali dia mereput tu menjadi separuh 6 hari. Okey. Sebelum kita jumpa ni, dia mereput lah. So masa tu 6 hari sebelum tu dia 20 gram. Okey. 6 hari sebelum. Masa 6 hari sebelum kita jumpa dia, masa tu jisim dia 20 gram. Dia pun mereput jadi 10 gram. Baru kita jumpa dia. Tak. Tapi 6 hari sebelum 20 gram tu, masa tu dia 40 gram. 6 hari sebelum 40 gram ni, dia 80 gram. Kita back to the future ni, back to the masa belakang. Okey. 6 hari. Lepas tu masa kita jumpa dia 10 gram, selepas 6 hari kita jumpa dia akan jadi 5 gram. 6 hari. 6 hari lagi dia jadi 2.5 gram. 6 hari lagi. So dia ambil masa 6 hari. Faham tak?
Oh, faham. Maksudnya dia semakin lama, masa belakang dia tu semakin besar lah jisim dia. Kalau kita jumpa tu tinggal 10 gram dah. Separuh hayat dia. Okay, so soalan gini awak kena faham molek. Okey, separuh hayat bagi arsenik adalah 18 hari. Okey, sekali dia mereput 18 hari. Suatu sampel mengandungi sejumlah arsenik selepas 72 hari hanya 10 gram. Okey. Masih tinggal berapakah jisim asal dia? Okey. Jisim asal dia masa kita jumpa tu kita tak tahu berapa gram. Tak. Tapi dia bagi tahu sekali dia mereput 18 hari. 18 hari. Dia kata selepas 72 hari. Maksudnya kalau 72 hari tu berapa kali dia mereput? 18 hari, 18 hari, 18 hari. 18 hari. Berapa kali dia mereput? 4. 4 kali mereput. 4. Confirm 18 hari. Lagi dia mereput lagi. 18 hari lagi. Dia mereput lagi 18 hari. Okey. Maksudnya 18 darab 4, 72 hari. Betul lah? So masa lepas 72 hari tu, dia jumpa hanya 10 gram sahaja. Right? 10 gram yang tinggal saja, Mas. Jadi, masa kita jumpa tu berapa dia tanya. So kita kena buat balik lah. 10 jadi 20. 20 jadi 40. 40 jadi 80. 80 jadi 160 gram. So kita jumpa tu masa tu jisim dia adalah 160 gram. Kena faham oleh ayat dia. Okey. Nombor 6. Okey. Aktiviti sampel menjadi 6.25% daripada nilai asalnya selepas 120 minit. Okey. Berapakah separuh hayat? Okey. Asal dia mestilah 1%. 1% dia mereput jadi 50. Dia mereput jadi 25. Mereput jadi 12.5. Mereput lagi sehinggalah 6.25. Masa yang diambil daripada 100 ke 6.25 ni adalah 120 minit. Jadi berapa separuh hayat dia? So kita kena bahagi lah. Sini 1, 2, 3, 4. 4 kali dia mereput. So 120 minit bahagi dengan 4 kali reputan. Maka kita akan dapat separuh hayat dia adalah 30 minit. Jawapan dia. Boleh? Boleh. Mengaplikasi. Kita boleh aplikasikan dalam pengiraan. Okay? Sejumlah tenaga besar dibebaskan semasa nukleus ringan bergabung membentuk jadi nukleus berat. Okay? Ringan, kecil, dia pun gabung. Dia raya panggil dia tak seimbang, bukan seimbang, dia dah kalau tak ingat aku tak mari. Dia dah stabil. Dia tak stabil. Dua nukleus yang kecil tak stabil. Dia pun nak stabilkan diri dia, dia pun gabung jadi satu yang lebih besar. Tu pembelahan ke pelakuran? Baru sebut kemarin. Pelakuran. Pelakuran. Itu pelakuran nuklear. Kalau pembelahan, dia besar, tak stabil, dia pecah jadi dua. Itu pembelahan. Okey, dalam nukleus dalam radioaktif ni ada dua proses saja. Pembelahan dengan pelakuran. Pelakuran tu digabung. Okey, nombor 8. Menunjukkan satu tindak balas berantai. Tindak balas berantai berlaku kerana apa? C. Bilangan neutron yang dibebaskan berganda secara berterusan dengan pertambahan masa. Bila dia berlaku perebutan ni, mula-mula tu asal dia dah ditembak neutron. Masa dia berlaku pembelahan tu, ada neutron lagi membedil uranium hot masih lagi ni. Lepas tu hasil dia neutron lagi bedil orang lain pula. Bedil. So benda tu akan berlaku secara spontan. Okay, so jawapan dia C lah.
Dia bertambahan dengan masa. So sentiasa berlaku. Sebab tu kita kena letak radioaktif tu dalam satu bekas. Dalam satu bekas yang kita kena pastikan dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar, dia akan pap. Orang sekeliling dia akan mati ya. Tapi dia kalau ikutnya dia tak mencemarkan alam sekitar. Tu kelebihan dia. Okey, thorium 228 mereput dengan memancarkan zarah alfa. Okey. So dia sini alfa ni 42 ni, helium 42 ni kita wadah gitu ah. Rasa macam wadah. Wadah. Wadah ego. Okay, nombor 10 pula. Semasa pembelahan nuklear, jumlah tenaga yang dilepaskan adalah ni, okey. Tenaga yang dibebaskan tu kita anggap dia adalah tenaga nuklear lah. Tenaga nuklear tu hasil daripada cacat jisim. Cacat jisim. Okey. Berapakah cacat jisim? Apakah cacat jisim? So dia nak kira tu rumus dia adalah rumus Einstein E sama dengan mc kuasa 2. Walaupun rumus ni adalah rumus yang besar gunakan sampai hari ni, tapi Einstein dia tak dapat pun Nobel Prize penemuan tenaga nuklear. Dia tak dapat hadiah lah maksudnya kalau setiap saintis kalau dia buat satu penemuan dia layak akan dapat satu Nobel Prize dia panggil. Yang mana setiap tahun akan ada saintis-saintis dekat dunia ni akan dapat Nobel Prize. Biasa dia buat dekat Sweden. Dia buat dekat Sweden. Majlis tu. Dulu kalau siapa pernah masuk National Science Challenge, siapa menang boleh wakil Malaysia pergi ke majlis tu, majlis penganugerahan Nobel tu, semua ditaja. Kita boleh jadi penonton lah, kita boleh tengok saintis mana tahun ni boleh Nobel Prize. Tapi Einstein tak dapat pun penemuan dia E sama dengan mc kuasa 2. Dia dapat benda lain, tajuk lain. Tapi sehingga ke hari ni, EMC kuasa 2 ni digunakan dalam teknologi nuklear. Teknologi nuklear, lepas tu dia guna dalam fizik kuantum nanti tau. Fizik kuantum is benda tu pelik lah, banyak pelik yang berlaku. Sehingga kan kita pun, betul ke benda ni? Okay. So kita nak kira, dia beri dah nilai tenaga. So gantikan je lah 1.65 darab 10 kuasa negatif 3 sama dengan M cacat jisim yang kita nak cari darab dengan halaju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 D kuasa 2. Okay. So kita boleh carilah M sama dengan kalkulator saja 1.65 eksponen negatif 3. Awak kira tak? Bahagi C, cikgu. eksponen. Awak kira dapat C Okay, so jawapan dia adalah C. 1.833 darab 10 kuasa negatif 20. Okay. kg tu dalam unit SI dah tu. Okay. Bahagian kertas 2 pula. Bahagian kertas 2 ni bila tajuk-tajuk tingkatan 5 menjadi fobia kepada calon-calon. Dia takut sangat nak jawab kalau kertas 2. Padahal benda mudah je. Okey, soalan dia iodin ialah satu radioaktif. Satu iodin 131 adalah satu radioisotop. Radioisotop ni adalah isotop bagi iodin, dia tak stabil. Iodin ada hak induk dia. Lepas tu dia ada isotop dia. Isotop tu sama nombor proton tapi berbeza nombor nukleon. Tak? Tapi hak adik-beradik dia tu tak stabil. Okey, jadi dia kategorikan sebagai radioisotop lah. Okey, radioaktif. Okey, satu sampel radioisotop mengandungi 200 gram iodin mengalami proses reputan. Okey, setengah hayat iodin adalah 8 hari.
Dia mereput menjadi separuh adalah 8 hari. Okey. So soalan yang pertama, apakah maksud setengah hayat? Separuh hayat tu lah. Half life. Apa maksud separuh hayat? Separuh hayat ni adalah masa. Masa untuk, saya buat singkatan ni dalam periksa jangan buat gini. Masa untuk radioaktif mereput menjadi separuh daripada yang asal dia. Okey. Kalau 200 dia mereput jadi 100 lah lepas tu. Okey. Berikan satu sebab mengapa iodin 131 mengalami proses reputan. Apa dia mereput? Sebab dia nukleus yang tidak stabil. Sebab dia nukleus yang tidak stabil, sebab tu dia mengalami reputan. Okey, hitungkan jisim iodin selepas 32 hari. Tengok dia kata 8 hari dia mereput separuh. Jadi nak sampai ke 32 hari, berapa kali reputan dia? 8 hari. Lepas tu dia mereput lagi. Jadi 8 hari lagi, baru 16 hari. Mereput lagi, 8 hari lagi. Jadi berapa? 24 dah. 8 hari lagi, jadi 32. So asal-asal dia 200. Dia mereput separuh jadi 100. Reput separuh jadi 50. Mereput separuh lagi jadi 25. Tak? Mereput separuh lagi jadi berapa? 12.5. 12.5 gram. Okay. So yang tinggalnya adalah 12.5 gram. So dalam periksa macam ni lah dia punya jalan kira dia. Lukis je. Kena buat. Lepas dia mereput 8 hari. Jangan buat walaupun awak dah expert kira dalam pala je. Okey, 3 apa dah? 12.5 gram. 12.5. So awak akan hilang markah lah untuk pengiraan ni. Awak akan dapat markah akhir sahaja. 12.5. Okey lah. Okey. Rajah satu, lakarkan graf menunjukkan proses reputan iodin. So kalau dia mereput, dia akan menghasilkan graf ini. Dia tak akan sentuh nombor kosong ni. Kena perhati molek. Dia tak akan sentuh nombor kosong. Dia akan ni je. Dia akan turun. Gitu. So kalau dia mereput menjadi separuh, dia akan jadi 100. So sini. 100. Sini adalah 8 hari. Itu lakaran graf dia. Okay. Nombor 2. Ajar 2 menunjukkan graf keaktifan masa bagi radioisotop Kalium-42. Radioisotop ini memancarkan zarah beta. Tengok dia menghasilkan zarah beta yang digunakan sebagai penyurih untuk mengukur kandungan garam dalam badan manusia. Okey. Sebenarnya radioisotop ni kita boleh buat dia sebagai scanner juga. Contohnya tau, kalau awak accident, katakan awak accident. Bukan mitok ni, contoh. Okay, kalau kita accident, lepas tu nak kesan darah beku, tak? Nak kesan darah beku, dia pun suntik radioaktif dalam badan kita. Dia tak suntik gamma, mungkin dia suntik beta saja, kan? Dia suntik beta. Okey, reputan dia perlu tak dia suntik tu unsur yang mempunyai separuh hayat yang lama. Perlu tak? No. Perlu tak? Tak tak. Kalau dia suntik unsur yang mempunyai radioaktif yang separuh hayat dia lama, maksudnya radioaktif tu duduk dalam badan kita lama, banyak, terlalu lama. Mungkin berlaku kerosakan sel-sel yang banyak. Jadi dia akan cari radioaktif
yang merepuk dia boleh tahan 2-3 jam. Contoh dia tak? Contoh dia kalium ni lah. Kalium ni reputan dia mungkin dalam 2 jam. So jadi danlah ambil masa untuk dia scan badan kita. Scan tempat yang kita ada darah beku tu. Macam mana darah beku tu dikesan? Okey. Dia masukkan cecair tak? Cecair tu, dalam cecair tu ada radioaktif. So cecair ni akan bergerak ikut darah tak? Darah kita kan bergerak setiap masa. Dia bawa oksigen daripada jantung, dia bawa oksigen pergi ke tempat nak oksigen tu lah. Okay? Jadi kalau kita suntik tu, dia akan bawa sampai satu dekat darah beku tu, dia akan berhenti situ. So masa itulah doktor akan kesan, okey, ada darah beku. Kalau kita guna X-ray ni sesuai untuk scan tulang sahaja. Right? Tempat darah beku tu tak berapa nak sesuai, sebab tu dia masukkan radioaktif, okey, dalam badan kita. Sama juga radioaktif ni, kalau contohnya kalau kita nak kesan kebocoran paip, kita tengok kan paip bawah tanah, paip air rumah kita dah, tiba-tiba dia tengok meter air, dia beri air tu banyak, tapi hak sampai ke pengguna sikit. Mesti ada kebocoran di tengah-tengah jalan dah. Jadi nak cari, nak korek, takkan lain nak korek daripada sampai ke jauh. Nak korek. Jadi dia perlukan satu alat yang boleh kesan kebocoran. Okay? Jadi paip bawah tanah gini, biasa dia ada gate dia lah. Ada point-point dia dekat tepi-tepi jalan tu kan, ada point tak, nampak paip timbul tu. Tujuan dia adalah sebagai dia nak buat point lah. Okey, lepas tu sini. Okey, lepas tu masa ni lah kalau dia nak tahu kat mana, katakan sini ni, sini bocor. Sini bocor. Dia tak tahu bahawa sini tempat ni adalah tempat bocor. Bocor kan? Jadi dia pun letak radioisotop sini. Letak radioisotop, dia campur dengan air. Okey. Lepas tu dia letak, lepas tu radioisotop ni akan mengalir ikut air lah. Mengalir ikut air. Dalam masa yang sama dia letak scanner sini. Scanner ni dia pun ikut. Dia macam kalau tengok cerita Ultraman, tak? Kalau dia nak cari alat pengesan raksasa. Dia pergi tiba-tiba bunyi. Dia ambil idea tu daripada nak kesan radioaktif lah tu. Sebab dia kata raksasa Ultraman tu lah, raksasa tu dia akan mengeluarkan radioaktif yang kuat. Jadi dia bawa pengesan tu nama dia gigamula. Pengesan gigamula. Dia bawa akan bunyi suara maksudnya banyak radioaktif situ. So dia kesan raksasa lah, konon dia. Sama juga nak kesan paip ni, bila dia kesan, katakanlah sini bacaan dia 128. Tak? Sini pun 128. Sini 128. Sini 128. Sini 128. Sampai sini bacaan dia jadi 180. Sini 122. 122, 123 contohnya lah. Okey, jadi maka dia tahulah, sini punya bocor. Sebab apa? Bacaan dia tinggi. Sebab ada kebocoran berlaku, maka dia akan kesan radioaktif tu banyaklah kawasan tu. Okey, so maka dia kata, sini bocor, kita boleh gali. Barulah dia akan gali. Itu kaedah yang pertama. Jadi, sebab tu kalau dia nak tutup paip, dia nak cari kebocoran tu, dia akan beri surat pada kita kan. Dia kata syarikat air akan menutup bekalan air daripada jam ni ke jam ni. Contohnya daripada pukul 6 hingga ke pukul 10 malam dia tutup. Tahu tak sebab apa dia beri period ni 6 hingga 10 malam? Supaya
Dia nak pastikan dalam air tu dah tak ada radioaktif yang bahaya dah mereput dah. Sebab tu dia cari radioaktif yang boleh bertahan selama 2-3 jam saja. Okey. Dia akan tutup, jadi awak tak gunalah masa tu. Katakanlah kalau dia tak tutup, radioaktif tu ada dalam air, awak pun pergi guna, mungkin memberi kesan sampingan lah pada awak. Mungkin rasa loya ke, nak muntah ke, kesan radioaktif ya. Itu kalau sini siapa ada pengalaman pak saudara ke, ayah dia ke ada sakit kanser, buat kemoterapi contohnya, kemoterapi ke radioterapi ke, walaupun dia tembok di kawasan kanser tu, dia nak bunuh sel kanser tu, tapi dalam masa yang sama dia boleh memberi kesan sampingan, macam dia jadi muntah-muntah, rambut dia jadi gugur, tu kesan sampingan radioaktif lah tu. Okey? Okey, ni adalah graf dia. Asal dia 160, lepas tu dia mereput jadi separuh, jadi 800 lah. Kalau kita tengok sini, 800 ni berada pada berapa ni? 10, 11, 12, 13, 14, 15. So dia berada pada 15 jam. 15 jam dah. 12 jam. Okey. Dia separuh hayat dia adalah 12 jam. Okey, kita tengok jawab soalan yang pertama dulu. Nyatakan satu sifat zarah beta. Okey, zarah beta dia adalah bersifat bercas Negatif. Bercas negatif. Okey, dia bercas negatif Kalau kita letak tu dia akan tertarik kepada plat positif lah. Okey. Elektron. Berdasarkan rajah 2, tentukan separuh hayat. So kita dah tengok tadi. So jawapan dia adalah 12 jam. Okey. Sini dia kata tunjukkan pada graf. So kalau awak tunjuk gini, okey ni awak akan dapat satu markah dan markah yang kedua sini. So dapat 2 markah lah. Okey. Berdasarkan separuh hayat itu, nyatakan mengapa kalium 42 sesuai digunakan sebagai penyurik. Maksudnya dia sesuai dijadikan scanner. Kalau kita tengok pembedahan, kanser ke, agak berapa lama sekali dia bedah? Lama kan? Kadang 12 jam, kadang 24 jam pun ada. Kawan saya, dia cerita dia pernah buat pembedahan lutut lah. Lutut dia ni dia main bola, lepas tu tiba-tiba kena peteh. Lepas tu kepala lutut dia macam pecah, lepas tu dia nak ganti dengan hot sintetik, hot buatan. Dia kata pembedahan dia tu nak tukar kepala lutut tu makan masa 18 jam. Dia kata masa buat pembedahan tu dia separa sedar, dia kata. Dia kena bius daripada peha ke bawah lah. Peha ke bawah dia tak rasa lah. Dia rasa kosong je. Tapi dia sedar lah. Dia kata doktor tu duduk macam ke tukang rumah duduk kau katak lutut dia. Tapi dia tak rasa. Pembedahan tu bukan berlaku sekejap. So jadi 12 jam separuh hayat ni sesuai lah untuk penyurih. Jadi dia tanya mengapa kalium 42 digunakan sebagai penyurik. Sebab separuh hayat dia pendek. Ada juga separuh hayat dia lagi pendek. Ada setengah radioaktif tu separuh hayat dia 2-3 saat. 2-3 saat mereput separuh. Saat seput separuh. Banyaklah sebab di muka bumi kita ni bukan sekadar satu radioaktif saja, banyak radioaktif jenis. Kalau kita tengok di jadual berkala kimia tu, hot belah-belah bawah tu semua lambang radioaktif lah. Okey. Hitungkan masa yang diambil bagi radioaktif kalium 42 menjadi 1/8 daripada keaktifan asal dia. Okey, asal dia 1, dia mereput jadi separuh, mereput lagi jadi 1/4,
repuk lagi jadi 1/8. So berapa kali dia merepuk ni? 3 kali tak? Jadi sekali dia merepuk berapa jam? 12 jam. Harap. So sekali dia merepuk 12 jam. Maksudnya sini 12 jam, sini 12 jam, sini 12 jam. Jadi berapa jumlah masa dia? 36 jam. Tengok. Kira gini pun markah 2 markah. Dia kira simple je. Okay. Next. Samaan di bawah mewakili satu reputan radioaktif. Okay. Berlaku secara spontan. Namakan jenis reputan. Pembelahan ke pelakuran? Ni besar jadi kecil. Pembelahan. Ini pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Okey. Mengapa reputan radioaktif tersebut berlaku? Soalan ni glamour. Mengapa reputan radioaktif berlaku? Sebab nukleus dia Tak stabil. nukleus tidak stabil. Right. Okey, jadual 3 menunjukkan unit jisim atom bagi 3 elemen. Okey. Dia bagi dah ni 226 jadi 22 4 dah. So kalau kita tambah sini 226.025. Sebelah ni 222.018 kena campur dengan 4.003. So berapa jawapan dia? 222.018 tambah dengan 4.003. So jawapan dia 226.021. Nampak? Sini 0.25. Sini 0.21. Dia tak seimbang lah. Maka sinilah yang kita namakan cacat jisim. Maka cacat jisim dia adalah cacat jisim sama dengan 0.04 UJA. Okey, itu cacat jisim dia. So kita kira siap-siap kan. Okey, soalan dia tentukan cacat jisim dalam kg. Okey, kalau kita kira tadi ni dalam unit UJA. So nak kira dalam kg 0.04 darab dengan ni. 1 U bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 10. So darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So kita akan dapat 0.04 darab dengan 1.66 eksponen negatif 27. Jawapan dia adalah 6.64 darab 10 kuasa negatif 29 kg. Ini adalah cacat jisim ataupun cacat jisim itu telah bertukar menjadi tenaga nuklear. Okey, hitungkan tenaga yang dibebaskan. So kita ambil rumus Einstein, E sama dengan MC kuasa 2 yang mana M ni adalah cacat jisim 6.64 darab 10 kuasa negatif 29 darab dengan 3 darab 10 kuasa 8 di kuasa 2. Maka, apa jawapan dia? Eksponen 8 kuasa 2. So, jawapan dia adalah 5.976 darab 10 kuasa negatif 12 joule. Itu tenaga yang dihasilkan oleh reputan tersebut. Baik. Okey. So reaktor nuklear ni kita tak belajar lagi. Tak belajar lagi, kita tinggal dulu. Tinggal dulu reaktor nuklear. Kita nak buat reaktor, boleh buat sebenarnya reaktor. Okey, bahagian B. Okey, kalau kita buat ni, apakah maksud penyusutan radioaktif? Penyusutan tu maksudnya perebutan lah. Okey, perebutan radioaktif adalah proses
proses nukleus yang tak stabil proses nukleus yang tak stabil mereput menjadi lebih stabil dalam masa yang sama membebaskan sinaran radioaktif. Proses nukleus yang tak stabil mereput menjadi lebih stabil dengan membebaskan sinaran radioaktif. Okey. Yang pertama, bandingkan bentuk graf. Cara aktiviti berubah mengikut masa dan masa yang diambil untuk menjadi separuh. Okey. Bentuk graf yang mana lebih melengkung? Yang mana lebih melengkung? Okey. Bentuk graf 1.2 lebih melengkung tak? Melengkung. Berbanding 1.1. Ni saya beri jawapannya ni, saya tak ikut cara dia dah. Jawab dia ya cara dia. Okey, cara aktiviti berubah mengikut masa. Aktiviti dia semakin berkurang apabila masa bertambah. Okey. Rajah 1.1 dan 1.2 aktiviti berkurang dengan masa. Right. Lepas tu masa yang diambil untuk menjadi separuh, mana lebih lama? Ini daripada 1000 daripada 2000 jadi 1000 5 minit je. Ini 2000 daripada menjadi 1000 masa dia 8 minit. Jadi 1.2 lebih lama lah. Okey, masa yang diambil 1.2 lebih daripada 1.1. Okay. Namakan masa untuk aktiviti menjadi separuh. Okey. Namakan masa tu adalah separuh hayat. Ada lagi satu poin ni dia tertinggal ada lagi sepoin, dia baru 4. Ada lagi sepoin. Okey. Soalan ni tinggal. Okey, B. Rajah 1.3 menunjukkan jenis tindak balas nuklear. Okey. Uranium ditembak oleh neutron. Menghasilkan 2 nukleus yang lebih kecil. Dalam masa yang sama menghasilkan 3 neutron ni. 1, 2, 3. Neutron ni akan ditembak orang lain pula. Sebab tu dia jadi tindak balas berantai nama dia. Namakan jenis tindak balas ni. Okay. Daripada besar menjadi kecil. Kita tahu dia adalah pembelahan. Pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Terangkan bagaimana nuklear dihasilkan apabila tindak balas nuklear yang ditunjukkan dalam rajah 1. So dia suruh terangkan bagaimana tenaga nuklear terhasil. Okey. Yang pertama, semasa pembelahan ataupun tindak balas, semasa tindak balas jisim nukleus berkurang. Jisim nukleus berkurang. Masa tindak balas katakan 5 gram, bila dia bertindak balas dia jadi 4.9 saja. So dia akan berlaku kehilangan jisim. So jisim yang berkurang dikenali cacat jisim. So yang ketiga, cacat jisim adalah tenaga nuklear yang terhasil. Okay, cacat jisim tu sebenarnya telah ditukar kepada tenaga nuklear.
Okey, sebenarnya gitulah lebih kurang. Okey, kalau soalan C ni, ni adalah salah satu kegunaan radioisotop lah. Okey, dalam kilang. Kilang susu, kilang nak buat kertas, dia nak ukur ketebalan kertas. Macam mana kita tengok ketebalan kertas tu sama je. Takkanlah ada orang pergi ukur. Kalau dia nak pakai pekerja, nak ukur satu-satu memang susah lah. Jadi dia perlukan satu alat untuk mempercepatkan proses dan mengurangkan tenaga kerja. Alat tu adalah macam ni lah. Sumber radioaktif ni digunakan. Okey, dia ada pemancar dan penerima. Pemancar dan penerima. Kalau ada satu bahan yang menghalang, bacaan dia akan jadi berkurang. Dia akan jadi kurang lah bacaan dia. Kalau kurang tu maksudnya sukatan dapat okey dah. Okey. Kalau bacaan dia tak berubah, dia lalu tapi bacaan tak berubah. Maksudnya susu tu tak penuh lagi lah. Gitu. Tu ginilah kilang susu. Okey. Lagi satu, kilang susu ni juga dia bagus kalau dipancarkan radioaktif. Sebab apa? Kilang susu ni dia cepat basi tau. Kalau susu cepat basi. Sebab apa makanan basi? Makanan basi disebabkan oleh bakteria. Tak? Jadi nak mengelakkan daripada basi ni, dia akan pancarkan radioaktif. Pancarkan radioaktif dalam masa yang sama dapat membunuh bakteria-bakteria yang ada. Kalau makanan kita tak terdedah kepada bakteria, dia tak akan rosak sebenarnya. Sebab tu kalau kita letak dalam peti, makanan tu boleh bertahan lama sikit. Sebab apa? Sejuk ni bakteria kurang bertindak balas. Sebab bakteria ni dia aktif pada suhu bilik. Suhu kita macam ni, 27 darjah Celsius ni dia aktif lah. Okay, kalau dia sejuk, dia kurang aktif, dia lambat sikit nak basi. Tapi kalau dapat bunuh dia, lagi lama makanan tu bertahan. Sebab kalau lah katakan Allah buka hijab kita ni, di sekeliling kita ni sebenarnya penuh dengan bakteria-bakteria. Cuma dalam badan kita ada antibody yang boleh menghalang bakteria tu daripada beri penyakit pada kita. Sebab tu awak sini ada tak dalam set awak ni ada tak anti-vaksin? Maksudnya mak ayah dia tak beri dia cucuk vaksin. Ada. Tak ada? Ada. Ada vaksin belaka ego. Alhamdulillah. Bawah jabatan. Alhamdulillah. Bawah jabatan itu. Dua bawah jabatan. Apa di sekolah pun, sekolah imtiyah ke sekolah mana-mana, di kalangan guru pun ramai anti vaksin. Tapi tak mau cerita lah siapa anti vaksin. Begitu orang kata gini, dia kata gitu, orang kata gini, dia kata gitu. Dajjal lah, apalah, macam-macam teori. Kita nak mengurangkan ni lah, kita nak herd immunity tu. Tapi gitulah. Manusia ni walaupun dia sekolah tinggi pun dah semestinya dia pemikiran dia sama macam kita lah. Macam-macam lah. Okey, so soalan ni, susunan radah dalam rajah 1.4 tidak menghasilkan sebarang perubahan pada bacaan meter kadar. Okey, dia letak ni, dia baca, kalau katakan baca 180, susu tu lalu 180 juga. Susu tu lalu 180 juga, tak ada berubah. Jadi dia tak boleh detect apa-apa. Maka anda diminta memberi cadangan bagaimana untuk menghasilkan perubahan bacaan. Yang pertama, dia guna tu alfa. Alfa ni, dia boleh pergi beberapa sentimeter saja. Tak? Kalau pen saya ni, 5 sentimeter, daripada hujung ni ke hujung ni je dia boleh pergi. Lepas tu dia hilang. Dia mati. Alfa. Maksudnya kuasa penembusan dia dok. Jadi kita kena tukar. Tak boleh guna alfa sini. Lagi satu, alfa ni boleh dihalang oleh sekeping kertas saja. Kita letak sekeping kertas je. Dia tak boleh nak menembusi dah. So, yang pertama kita kena tukar ni. Okey, cadangan-cadangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, jenis pancaran. Jenis pancaran, kita nak guna pancaran apa? Alfa tak sesuai dah. Beta.
Allah. Kejap, nak habis kelas dah ni. Okey, jenis pancaran dia adalah beta. Okey, beta. Sebab apa kita pilih beta? Sebab beta ni kuasa penembusan dia sederhana. Kalau kita ambil gamma, tak boleh. Kalau ada pekerja lalu ke, mungkin terdedah, beri kesan sampingan pada pekerja tu pula. Tak? So tak sesuai lah, kita kena guna beta. Yang kedua, kuasa penembusan pancaran. Sederhana. Lepas tu tanya, cikgu dah ni kita jawab dah ni kuasa penembusan sederhana. Tak apa tu sifat beta. Tu alasan kita tak ada masalah. So kuasa penembusan sederhana kerana tidak memberi kesan sampingan. Kesan sampingan kepada pekerja. Kan kilang kan ada ramai juga pekerja. Kalau dia guna yang bahaya mungkin beri kesan kepada pekerja dia. Kalau ada kebocoran, rasa semua orang dah kerja kilang susu ni. Okey, jenis pengesan. Sebelum tu, kalau beta, dia boleh dihalang oleh apa? Siapa tahu? Dinding. Dinding konkrit tu gamma dah. Tapi beta ni boleh dihalang oleh sekeping aluminium dah. Kalau kita letak aluminium, maksudnya kalau awak pakai baju tu daripada aluminium, awak selamat lah. Kalau ada beta di sekeliling. Sebab tu kalau awak tengok siapa yang penuh X-ray lah. Siapa yang penuh X-ray, dia akan beri baju. Baju tu kita rasa baju tu kerah. Dalam dia ada sekeping logam lah yang boleh menghalang sinaran tu. Okey, jenis pengesan. Jenis pengesan biasa kita ambil pembilang giga mula. Ejaan dia pelik sikit ni. Giga mula. Kalau kita tak erti nak eja, kita ambil jalan mudah, kita tulis pembilang GM sahaja. Jangan, kalau kita tak pastilah nak eja, jangan eja. Tulis GM je, giga mula. Sebab kalau salah eja, dia kena salah dah. Kalau pembilang GM ni jalan selamat lah. Okay. Dan GM, sebab pembilang GM ni dia kesan semua jenis radioaktif. Dia boleh kesan semua jenis radioaktif. Dia boleh kesan alfa, boleh kesan beta, boleh kesan gamma. Okey. Lepas tu separuh hayat bagi radioisotop. Nak sekejap ke lama? Kalau kilang. Sekejap. Sekejap lah. Nak sekejap. Kalau dia ambil sekejap, gila kilang tu. Kena beli semua. Kena beli, kena top up. Kilang ni kalau boleh dia nak jimat. Tak? Jadi dia kena ambil separuh hayat yang lama. Baru dia boleh bertahan lama. Maksudnya tak perlu dia top up. Sekejap kena top up kalau dia ambil hot ni lah. Dia tengok juga kalau industri, dia guna separuh hayat yang lama. Kalau untuk kesihatan manusia ke, kesihatan haiwan ke, kita kena ambil sekejap tu lah. Okay? Dalam bidang perubatan, dia kena ambil sekejap. Kalau industri ni, sebab nak jimat, dia kena ambil separuh hayat yang lama. Sebab dia boleh bertahan lama. Okey, keadaan jirim. Maksudnya kita nak guna radioaktif tu dalam keadaan dia cecair ke, pepejar ke, gas. Paling sesuai sekali. Kalau awak nak guna bahan, tak. Awak suka guna cecair ke, pepejar ke, gas? Sebab kalau awak nak buat kerja, awak suka guna cecair ke, pepejar ke, gas? Awak suka? Cecair Pepejar lah. Okey, dia kalau industri kilang ni,
dia kena guna pepejal. Okey, yang pertama kalau dia guna cecair, kemungkinan dia akan tumpah. Dia akan tumpah. Bila ditumpah, dia akan jadi kebocoran. Okey, jadi keadaan jirim yang nak selamat, kita guna pepejal lah. Sebab pepejal ni mudah di handle. Handle tu apa? Mudah di kendali ya, mudah dikendalikan. Okey, gitu. Ni adalah soalan pengubah suaian. Kalau awak dapat 10 markah daripada ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau awak dapat 10 markah betul semua, maksudnya awak ilmu fizik awak dah berada pada band ke-6 tu. Tapi sebenarnya kita perlu, ni item kebat dalam fizik. Ni item antara item kebat dalam fizik lah. Okey? Yang dia memerlukan item respon terbuka. Kita kena berfikir. Okey? Beres? Itu saja. Lain kita akan sambung pada masa akan datang lah. Ada satu subtopik lagi sebelum kita habiskan, iaitu logi nuklear. Kita habiskan sebelum kita masuk bab kuantum. Okey, beres? Okay tak? Yeah. Beres. Okay. Sekejap So, berapa orang masuk? 33 orang masuk. 33 orang maksudnya 6 orang tak masuk. Adakah orang yang sama saja? Tak. Dekat orang yang sama? Saya cari apa dia tak masuk. Zapan ada Zapan? Zapan ada? Tak ada. Zapan. Lepas ada. Zapan tak ada. Okay, lagi. Pagi aku. Paji ada omol lah ni. Lepas tu Zu ada tak Zu? Zu ada tak? Fozan. Fidaus mana dia? Ada. 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 Fozan tak ada. Siapa? Fauzan. Fauzan. Pak. Dua lagi. Ikram ada Ikram? Ikram ada. Ada. Baik siapa lagi Eka dia kelas naik kau. Aika. Dia ada kelas naik. Aika dia ada kelas tambahan tuition. Oh. Okey, beres. 5. Seorang lagi. Syazwan tau. Syazwan ada kelas lain kot rasa. Syazwan ada. Syazwan ada. Syazwan ada. Siapa lagi? Sibuk. Siapa sibuk? Syazwan. Busy. Lumah dia. Lumah tu. Luqman. Hari ni kelas. Okey, baik. Cukup 6 orang. Masih banyak. So, kita jumpa pada hari Isnin pula. Selasa. Okey? Saja. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur awal malam ni. Masih Ego. Okey. Tak saya. Tak usmak dah. Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu, saya semangat ni.